Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah taruh nyawa kita lagi sehingga sampai pada hari yang ke-12 pada hari ini, insya-Allah. Dan pada kali yang dulu kita telah bercakap tentang qiyamul lail, qiyamul lail ataupun berdiri malam, dan kita telah huraikan bahawasanya qiyamul lail adalah diri malam itu banyak ibadat yang dinamakan qiyamul lail, seperti sembahyang tahajud, salat witir, munajat, dan begitu juga salat tarawih pada bulan Ramadan. Dan insya-Allah pada hari ini kita nak mensempurnakan maudhu' ini dengan kita mengkhatamkan maudhu' ini ataupun maudhu' qiyamul lail ini dengan salat witir. Kita pandai dah semaya witir, tapi apakah hakikat semaya witir itu? Insya-Allah pada hari ini bagaimana witir, lagu mana tu, insya-Allah pada hari ini bolehlah kita orang panggil ambil Fatihah tentang salat witir. InsyaAllah kita telah ambil tentang qiyamul lail, dan insyaAllah pada hari ini Ustaz pun mau nak tambah lagi tentang fadilat-fadilat qiyamul lail. Maka sesungguhnya qiyamul lail itu adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah iaitu sunnah yang Nabi Muhammad SAW tu tak biasa nak tinggal, tak tinggal. Dalam kehidupan Rasulullah SAW 80%, 90% kalau tidak ada uzur, Nabi buat semua. Maka seterusnya begitu juga Allah Subhanahu wa taala telah memuji-muji ahlul iman, begitu juga ahlul taqwa, orang yang bertakwa kepada Allah. Dengan mereka itu sebabnya mereka itu tu berqiyamul lail, berdiri malam. Seperti Allah Subhanahu wa taala telah firman, innama yu'minu bi ayatina allazina idza dzukkiru biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. Ayat ini serupa-serupa dengan kita nak baca dengar sesungguhnya itu adalah ayat sejadah, dan ayat yang pertama Ustaz baca saat itu iaitu ayat yang kita sujud sejadah. Tatajafa junubuhum tu lepas pada bangun sujud sejadah kita terimi baca tatajafa junubuhum. Adakah kita tahu ayat yang kita duk dengar tiap-tiap hari Jumaat bagi siapa yang semaya salat subuh tu setengahnya baca ayat ni makna apa Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, sesungguhnya yu'minu innama yu'minu bi ayatina allazi idza dzukkiru biha kharru sujjada. Sesungguhnya sesiapa yang beriman dengan ayat-ayat kami, allazi idza dzukkiru biha, dan apabila disebutkan ayat-ayat itu, kharru sujjada, mereka itu turun bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, wasabbahu bihamdi rabbihim,
dan mereka itu tu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, wa hum la yastakbirun, dan mereka itu tidak bertakabur. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Mereka itu meringankan dirinya. Panggil dia tu bahasa Sia panggil okhang. Wi tubuh ya okhang daripada tiang non. Anil madaji', tempat tidur ya. Ya bangunlah, bangun daripada tempat tidurnya. Yad'una rabbahum, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, khaufan dengan keadaan ia bertakut, wa tam'an. Takut di sini iaitu takut daripada azab Allah, takut daripada orang panggil kemerdekaan Allah Subhanahu wa taala, wa tam'an, dan bertomok. Tomok, kalau tomok dunia ni tak molek, tapi tomok di segi ibadat ni molek. Tam'u, yang bertomok keredaan Allah Subhanahu wa taala, harap keredaan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bangun malam ialah orang yang takut kepada Allah sungguh-sungguh takut, iaitu orang yang bangun malam. Begitu juga orang yang wang keredaan Allah Subhanahu wa taala, maka ia kena bangun tengah malam. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan begitu juga mereka tu apabila Allah Subhanahu wa taala beri rezeki kepadanya tu, dia bernafkah, dia beri kepada orang sedekah. Kalau zakat, dia kena bayar zakat pun, dia kena bayar zakat, bukan dia buat unsur zakat. Dan apabila orang minta sedekah pun, dia beri sedekah. Itu adalah sifat-sifat orang beriman dan sifat-sifat orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ayat yang kedua, insya-Allah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Sesungguhnya orang yang bertakwa itu di dalam syurga, wa 'uyun, dan ada dari syurga itu air-air mata yang sangat banyak. Nampak ada dah tu baik. Akhirina bima atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Maka mereka piktik yindi dah, mereka segar dengan apa yang Allah beri kepada mereka. Sesungguhnya mereka sebelum pada ni tidak buat baik. Masya-Allah. Orang yang nak duduk dalam syurga boleh tu, dia kena buat baik atas dunia. Bukanlah sekadar harap nak masuk syurga saja tapi tak buat apa. Tak ada dalam tu dah. Orang nak laba, dia kena nego, dia kena kerja. Kalau tak kerja, tak nego, tak bolehlah laba, duit tak mari. Tu. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Mereka itu hak tu hewi syurga tadi tu, kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Mereka tidur sikit ya. Tidur sikit, bangun tengah malam ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu daripada ibadat insya-Allah kita nak rayak pada malam ni, iaitu semaya witir. Begitu juga pada hadis. Minggu dulu kita telah rayak hadis banyak. Insya-Allah ustaz nak tambah satu hadis ataupun dua hadis yang pandak supaya nak beri gemar kepada kita untuk qiyamul lail pada hari ini. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila as-sama'id dunya. Bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita telah turun pada tiap-tiap malam itu kepada langit dunia, hina yabqa thuluthul lail al-akhir, pada setengah suanของกลางคืน 1/3 malam tu Allah Subhanahu wa taala turun. Macam mana turun tu wallahu alam, Allah rayak macam mana tu, dan hadis ni pun hadis sahih, rawahu as-sahihain, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dan Allah telah berkata, Allah telah berkata, may yad'uni fa astajibu lahu. Siapa yang berdoa, maka aku timur semua pada waktu tu. Tu. May yas'alni fa a'tihi. Siapa yang minta, aku akan beri kepadanya. Doa saja tu Tuhan timur dah. Minta pula, tak kiralah minta di segi dunia, minta di segi akhirat, minta apa semua, insya-Allah Allah akan beri. Tapi Tuhan beri itu ya marhalah, 3 marhalah pula. 3 marhalah, iaitu satunya
Tuhan beri selalu dah kita minta. Minta apa di atas dunia ataupun akhirat, Tuhan beri lalu dah pada dunia. Yang kedua, Tuhan taruh beri akhirat nanti. Yang kedua. Yang ketiga, Tuhan tukar hak lebih baik pada kita. Seperti kita minta dunia, tapi insya-Allah Tuhan tukar tu hak akhirat yang lebih baik lagi pada hak kita minta tadi. Semua tu Tuhan royak kata boleh tetap. Tapi kan dairab nan มันมี3อย่างที่อุสตัดบอกเมื่อกี้นะครับอินชาอัลลอฮ์ Subhanahu wa taala may yastaghfiruni fa'aghfiru lahu. Siapa yang minta ampun kepada saya, kepada aku, maka aku ampunlah kepadanya. 3 perkara. Siapa yang doa, siapa yang minta, dan siapa yang minta ampun, Allah Subhanahu wa taala akan beri kepadanya. Itu apabila ia bangun tengah malam. Mayat kata waktu malam itu adalah waktu yang Allah mustajabkan doa-doa kita. Wa fi sahih Muslim an Jabir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala min al-layli sa'atun la yuwafiquha 'abdul muslim yas'alullah khairan illa a'tahu iyyah wa hiya kull lailah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, daripada waktu malam itu ada 1 jam, 1 jam la yuwafiquha 'abdun yas'alu khairan illa a'tah. Orang muslim satu orang hamba Allah, satu orang hamba Allah tu pada jam tu apabila ia doa pada waktu betul dengan Allah terima molek tu, Allah tidak tolak, malaikat Allah beri kepada dia dulu. Wahiya kulla lailah. Tiap-tiap malam tu sejam tu lah. Ada sejam mana tu Allah alam. Hak tu panggil nak gemar kepada kita. Allah Subhanahu wa taala nak gemar suruh kita tu bangun malam. Itu adalah kelebihan yang ustaz tambah pada bagi qiyamul lail. Dan sarupnya insya-Allah kita nak sarupkan apakah kelebihan khadiของ qiyamul lail นะครับ Qiyamul lail itu adalah sebab-sebab Allah kasih. Orang yang banyak qiyamul lail didapati cahaya yang penuh, muka yang bercahaya, muka yang berseri, dan apabila minta apa-apa pun Allah akan beri, mudah beri kepada dia. Ada setengah sahabat, bukan sahabat ni, kawan ustaz lah. Kawan-kawan ustaz dia royak kata dia minta tu masya-Allah Dia minta mak ya mati tara ni dia minta wi mati hari jemaah ya wi mati tu, maka apa doa ya tu Allah terima. Sebab apa tu? Ya banyakkan qiyamul lail. Masya-Allah. Hak ni sekarang ni duk ayat ni. Bukanlah masa sahabat, bukanlah masa tabi'in. Lah ni tu. Allah beri sungguh tu. Sebab apa tu? Sebab kalau kita ada orang kasih hak Allah Subhanahu wa taala, kita nak apa tu tahu belaka. Yang kedua tu kebaikan qiyamul lail, Allah menjauhkan daripada ketakutan dan kesusahan dalam hati ya. Tak ada takut. Sebab itulah pesan kepada pendai, orang yang kerja Islam, kalau nak tak sewi takut ataupun di dalam ia kena ada cuba maka biar banyaklah qiyamul lail. Apabila banyak qiyamul lail ni, Allah akan menjauhi daripada takut bagi hak takut macam tu. Takut di segi orang apabila kita dakwah, ya kena adalah tak kena dengan orang ni. Ada setengah-setengah ustaz ingat kata ada setengah-setengah baca khutbah tak kena dengan hati orang kampung sikit, orang kampung mari likung masjid. Ada juga. Macam-macam tu padahal kita royak benar molek tapi tak kena dengan hati demo pun demo tak tu Maka bagai-bagai baik ni kita kena minta dari Allah, minta tolongnya dan minta wijah daripada takut benar-benar ni dan perkara yang mensusahkan baik ni Jim wa annahu 3 iaitu ia adalah sanjalat kata orang itu soleh. Orang yang bangun malam adalah orang yang bersoleh. Sanjalat kelih tiap-tiap zami dan tiap-tiap tempat. Kalau kita nak kelih kata ya ni soleh, tak soleh, kita kena tengok kata ya tu bangun tengah malam dak. Tu. Dan keempat ia adalah
ia adalah perkara qiyamul lail saat itu. Oh, sorry tekak. Maaf dah. Qiyamul lail itu adalah samaช่วยเราได้ในเรื่องของดุนยานะครับในเรื่องของโลกดุนยาอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ทำให้ว่าเมื่อเวลาเราละหมาดตะฮัจญุดหรือว่าทำอะไรนี้อัลลอฮฺจะให้ริสกีเราเยอะขึ้นนะครับไม่ใช่แค่อาคิเราะห์เราจะได้สิ่งที่ดีงามเท่านั้นแต่ในเรื่องของโลกดุนยาเนี่ยอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى จะให้ริสกีเราเยอะขึ้นนะครับorang panggil maslahat dunia pun Allah akan beri kepada kita lebih kuat daripada orang yang tak semaya ataupun orang yang lalai di segi ibadat. Sebab itulah kalau kita kelih orang yang orang panggil rezeki tak turun kepadanya satu daripada sebabnya iaitu dosa banyak. Makin kita dosa kepada banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala, rezeki yang tak akan turun kepadanya. Dan hak kita telah rakyat dah iaitu sembahyang qiyamul lail itu adalah sebaik-baik sembahyang daripada sembahyang fardu dah. Dan begitu juga kelebihannya Allah terima doa sepanjang start rakyat saat ni dah. Dan hak akhir sekali iaitu najah daripada fitnah. Najah daripada fitnah dan Allah jaga kita daripada dosa-dosa. Orang yang semaya malam banyak ni, dosa-dosa sepengah start rakyat minggu dulu dah, dosa-dosanya tu tak akan nak buat sebab imi je jaga dia sendiri dah. Itu adalah kelebihan-kelebihan qiyamul lail dan ini sabit ustaz mari serup kita dengar tu sebab ini adalah akhir hak tentang qiyamul lail dah dah. Ustaz nak kecah akhir dah. Dan insya-Allah kita masuk maudhu' kita. Baru masuk maudhu'. Iaitu maudhu'nya iaitu salatul witr. Kalimah salah iaitu sembahyang, al-witr maknanya orang panggil lek-ki. Lek-ki dah. Witr ni orang panggil lek-ki. 1 3 5 7 7 9 11 semua tu orang panggil lek-ki. Lek-ki bahasa Arab orang panggil witr. Salatul witr iaitu semaya jumlah rakaat iaitu jadi witr pen lek-ki dah 1 3 dah. Fadilat solat witr satu kara ya. Tak kena banyak ni. Iaitu didapati bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak biasa tinggal sembahyang witr ni pada dia duduk di dalam kampung ataupun dia musafir. Cukup dah. Sekarang ni nak rakyat kata penting. Yo martabat tulah semaya witir dengan semaya sunat sebelum subuh tu. Nabi tak biasa tinggal, Nabi duduk rumah, duduk Madinah, duduk Mekah tu, Nabi tak biasa tinggal. Dan begitu juga kalau Nabi pergi pergi mana pun, semaya witir tak biasa tinggal. Semaya sunat belum subuh, sunat lain tinggal habis, sunat sebelum subuh tak biasa tinggal. Itu adalah kepentingan sembahyang witir. Tu dah. Yang kedua, hukum. Apakah hukum sembahyang witir? Hukumnya ialah sunat muakkadah. Sunat yang banyak juga dah. Sunat tamada. Sunat muakkadah ni orang panggil sunat kan sunsut. Sunat hak nak masuk kat wajib dah. Nak pergi kat wajib. Supaya sembahyang tarawih juga. Sembahyang tarawih ni Nabi duduk semaya, sahabat mari duduk turut belakang. Mari turut belakang, Nabi semaya sehari tu. Hari yang ke-23 Nabi semaya, maka didapati Nabi semaya tu sehingga pensen dengan sunsamของกลางคืนนะครับ lepas tu sahabat mari turut. Hari yang ke-25 maya sehingga sampai setengah malam bagi setengah malam tu. Maka sahabat dekat-dekat nak penuh masjid. Malam yang ke-27 penuh masjid. Penuh masjid tu Nabi pun apabila nampak sahabat penuh masjid dan Nabi itu semaya tu sehingga nak masuk sahur dah. Kadang-kadang setengah tak ada nak sahur. Ni atau kuat Nabi malam 27 Nabi maya kuat sehingga nak dekat-dekat sahur dah. Setengah sahabat kata dia tak ada sahur. Tu. Itu lepas pada tu Nabi padu. Sebab apa tu? Sebab takut wajib.
Takut-takut kata maya tarawih pun jadi wajib. Jadi wajib pula satu perkara iaitu semaya tarawih. Nabi tak say. Sebab itulah maya tarawih pun jadi sunat muakkadah juga. Jadi sunat muakkadah. Begitu juga witir. Witir tu Nabi takut juga. Suk-suk witir tu hukumnya sekadar jadi sunat muakkadah saja dah. Tak jadi wajib dah lah. Waktu. Waktu semaya witir, bila kita nak semaya witir? InsyaAllah ulama telah ijma', mana kata ulama telah sepakat semua kata bahawasanya waktu witir adalah tidak masuk waktu witir melainkan selepas maya isya. Dan panjangnya sehingga semaya orang be subuh lah. Waktu isya sehingga orang be subuh. Maka waktu itulah pia sedua pia mana tu semaya. Pia itulah. Tapi ya ada lah hak afdan tu, dak afdan laguna tu ya ada pula. Cuma ayat atau waktu ya tu. Waktu ya orang semaya isya sudah, maya sunat isya sudah, lepas ada tu siapa yang tak urut dan takut kata tak boleh bangun semaya dah dan nak bangun subuh lalu, maka hendaklah dia maya witir lalu. Tapi siapa yang nak bangun tahajud, nak bangun lagi menajat, nak bangun apa lagi, nak bangun makan sahur ke apa tu, hendaklah dia tinggal witirnya sehingga dia buat akhir-akhir malam. Itu lebih afdal baginya dah. Tu. Fa'an Abi Basrah radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Allah zadakum salatan, sesungguhnya Allah telah tambah bagimu tu akan satu semaya, fasalluha, maka kamu hendaklah semaya. Telah tambah semaya itu semaya witir lah, bainal isya wal fajr. Suruh Nabi suruh semaya di antara semaya isya dan semaya subuh. Rawahu Ahmad. Itu adalah riwayat atau tunjuk atau waktunya lepas pada semaya isya dan kepada semaya subuh. Kalau kita kelih sebaik-sebaik waktu. Sebaik-baik waktu semaya witir ialah hendaklah kita takhir kepada akhir malam. Akhir-akhir malam makna kata waktu sahur lah. Waktu belum nak semaya subuh tu boleh setengah jam ataupun sejam tu orang panggil akhir-akhir malam dah tu. Dah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man khafa alla yaquma akhiral lain falyutir awwalihi. Sesiapa yang takut tak bangun akhir malam, maka hendaklah ia semaya witir awal-awalnya. Tu. Wa man tama'a ay yaquma akhirih falyutir akhiril lain. Siapa yang bertamak, tamak dalam ibadat iaitu yajuz dah. Siapa yang nak bangun tengah malam, maka hendaklah ia bersembahyang witir pada akhir malam. Fa inna salatul akhiril lain, sesungguhnya semaya pada akhir malam itu masyhudatan, disaksi oleh malaikat, disaksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak di hadis kata Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia dah. Wa dzalika afdal, dan Nabi goyak pula kata itu adalah lebih afdal, lebih baik bagi orang yang nak sembahyang malam witir akhir malam dah. Tu rawahu Muslim. Hadis ni hadis sahih, rawahul Muslim dah. Dan bilangan rakaat, bilangan rakaat semaya witir tu ada berapa rakaat dah. Sesungguhnya semaya witir ni laisa lil witr rakaah muayyinah. Tak ada tentu juga. Tak ada tentu kata maya berapa-berapa cok tung. Tapi witir-witir ni makna kata leki dah. Tapi berapa hak sungguh. Dah. Tak ada tentu dah. Wa innama qalluhu rakaah. Dah. Segenah-genah je tu satu rakaat boleh dah. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al-witru raka'atan min akhiril lain. Witir itu adalah satu rakaat daripada akhir lain. Nak maya lagu no ni rasa satu rakaat. Kita rumah kita ni duk biasa 3 rakaat. Tu maya 2 rakaat pertama ataupun satu salat lah. 2 salat lah. Kalau maya 2 salat pun makna kata maya 2 rakaat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bangun pula 1 rakaat. Mana kata nampak siapa sungguh sikit. Tapi pasal 1 rakaat ni maya
Tak ada apa ni kalau assalamualaikum satu rakaat nah. Tapi sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata boleh macam ni ni. Satu rakaat. Nah, satu rakaat ni puang dengan boleh ada puang dengan tahajud. Kita buat tahajud dah 4 rakaat, 8 rakaat kerana puang dengan tahajud lalu dah satu rakaat lagi. Tu panggil semaya witir. Hak habis kena sekali tu iaitu satu rakaat. Nah. Dan begitu juga tidak makruh kalau kita nak semaya tu satu rakaat supaya hadis riwayat hadis dah. Wa man ahabba ayyutira bi wahidah falyaf'al. Nabi riwayat dia kata siapa nak ni Nabi prakkan dah. Betul bagi siapa yang nak semaya satu rakaat tu betul. Tak sedek takut dah. Tak biasa semaya ni satu rakaat supaya pelik-pelik macam mana. Tapi Nabi kata siapa yang suka wa man ahabba ayyutira bi wahidah falyaf'al. Siapa yang nak semaya witir satu rakaat maka hendaklah ia buat. Buat we ada apa dah. Nah. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bil lail. Hak ni nak ayat atau hak banyak sekali. Hak banyak sekali apa dah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah semaya malam yusalli bil lail 11 rakaah. Ya, setengah kata witir semua ni. Setengah kata tahajud tu, lepas tu witir akhir sekali, satu rakaat. Nah, tapi setengah-setengah ulama kata witir semua 11 rakaat. Ya buat macam mana tu? Kana yusalli bil lail 11 rakaatan yutir minha biwahidah. Maya Nabi maya 11 rakaat dan Nabi semaya witir satu daripada dah. Maka Nabi semaya maya dua-dua. 11 yusalliha matnan. Maya dua. Bukanlah maya sekaligus 11 rakaat dah. Maya dua, satu saleh, dua rakaat saleh, dua rakaat saleh. Semua campur-campur mari jadi 11 rakaat. Nah. Dan begitu juga kalau kita nak maya 13 rakaat pun tak ada apalah. Tu ada hadis juga. Nah, 13 rakaat. Maka waktu kita tak memanyakan dah. Maka itu adalah bahagian rakaatnya. Nah. Kita telah tahu. Dan kalau kita semaya witir setengah duk songsai gano tu imi bahai baca sabih ni. Kalau semaya witir kat sabih isma rabbikal a'la. Ada sunnah dak macam tu. Lepas gano kalau rakaat yang ketiga kena qul huwallahu lagi. Gano 3 surah lu. Panjang tu imi dia. Ada sunnah ke gano tu imi dia? Ada tanya oleh hati dah. Tu. Maka bagi baca dalam semaya witir didapati sunat bagi orang yang semaya witir hendaklah ia baca fihi asy-syafa'ah wa fi raka'atain qabla al-witr raka'atul ula. Hendaklah ia baca sabbihisma rabbikal a'la pada rakaat yang pertama. Ada sunnah Nah. Dan pada rakaat yang kedua hendaklah ia baca surah Al-Kafirun ataupun kita kenal dengan Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat yang kedua baca Qul ya ayyuhal kafirun. Dan rakaat yang ketiga hendaklah ia baca Qul huwallahu ahad. Dan baca semua Qul huwallahu ahad. Baca 3 tu. 3 qul lah. Mula kata. Setengah kata Qul huwallahu ahad pada dah. Sebab hadis an Aisyah radhiyallahu anha qalat daripada Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Aisyah berkata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu yaqra'u fi rakaatil ula. Nabi tu baca pada rakaat ula, rakaat yang pertama pada maya witir lah ni ayat ni lah. Sabbihisma rabbikal a'la. Betul dah ngata imi baca tu. Dah. Wa fi tsaniyah dan pada rakaat yang kedua qul ya ayyuhal kafirun. Betul juga tu. Imi baca tu. Wa fi tsalitsah dan pada rakaat yang ketiga qul huwallahu ahad wal muawwazatain. Baca qul huwallahu ahad dan 2 qul belakang iaitu qul huwallahu ahad dan qul a'udzu birabbil falaq. Begitu juga qul a'udzu birabbin nas. Tapi kalau ada dia tak agak tu imi main jadi tu imi lekah-lekahnya baca qul setengah tu imi baca qul huwallahu ahad saja, setengah tu imi baca qul a'udzu birabbin nas. Dah. Pakai baik tu. Tak apa dah, insya-Allah. Dah.
Mana kata hak kita buat tu betul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajar, dan itu adalah hadis yang dikeluar oleh Tirmizi daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Nah, maka apabila kita semaya witir, hak payah nak lupa sikit, ada satu perkara lagi yang tambah daripada semaya witir. Apa? Iaitu kita baca kunut. Kunut ni witir. Kunut ni yang bersama dengan witir. Tapi atau kunut ni hukumnya apa kunut? Kunut itu pada witir mustahab. Hukumnya sunat. Ya bukanlah sunat muakkadah. Makna kata kalau kita nak buat pun boleh. Kalau kita nak buat nak tinggal pun tak si kunut pun tak apa. Supaya 10 awal ni ataupun 15 awal ni kebanyakan kita imam tak kunut lagi lah. Tu. Tapi kalau akhir, kalau lepas pada 15, 16, 17 lebih-lebih lagi masuk intikah tu, pakat nak doa lah cuang hak akhir ni. Kalau kita dak doa, dak kunut cuang ni cuang hak akhir ni, dak tahu dah kita nak pergi doa pergi mana tu. Lah. Lebih-lebih lagi orang dak mana dak. Ya duk nanti tu imi ya nak doa wi. Nanti duk amin. Patut imi dak mana doa pula dah. Hak tu lagi. Dah. Itu adalah kunut tu. Hukum sungguh ya iaitu mustahab. Sunat ya dah. Nak panggil dak siapa kat wajib. Tapi dak serupa dengan maya witir sat ni dah. Maya witir sunat ni sunat ditekeh. Kunut ni sunat panggil tamanda sikit. Tu. Dan dalilnya tak boleh kita kena ada dalil. Satu perkara kita ngaji semua tu, kalau tak ada lakta ni cacai medan ni cuit percaman kita dah. Lebih-lebih lagi di segi ibadat kena ambil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak ada kita pergi kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu perkara kita nak buat tu janganlah kita buat orang dulu-dulu buat belaka tu. Orang dulu-dulu tu nak dalam Quran ada. Orang musyrikin tu dalil yo tu. Dalil orang musyrikin tu. Apabila Nabi mai dakwah, nak dakwah kata masuk Islam baik lagu ni. Apa? Ma fa'alu abauna. Kita baca oleh surah Baqarah banyak ke tu. Aku asyik. Orang dulu-dulu buat bening. Tok nenekku buat bening semua tu. Tu hak tu apa? Bukanlah nisai คนที่มีความรู้ bukanlah nisai คนที่ต้องการความถูกต้องนะครับถ้าเราไปอ้างว่านี่สิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่คนรุ่นก่อนๆทำนะครับมันไม่ใช่เป็นนิสัยของนักวิชาการหรือว่าผู้ที่ค้นหาความรู้ที่ถูกต้องแต่เราในฐานะปัญญาชนรุ่นปัจจุบันหรือว่าโดยเฉพาะปัญญาชนปัจจุบันทั้งหลายจงฟังว่าอินชาอัลลอฮ์หลักฐานว่าคนรุ่นก่อนๆนี้ทำเนี่ยก็คือไม่มีในพจนานุกรมในความคิดของเราแต่เราต้องดูว่าสิ่งนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำหรือเปล่าในอัลกุรอานบอกอย่างชัดเจนหรือเปล่าว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงทำทรงให้ทำหรือว่าทรงห้ามนะครับฉะนั้นอินชาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกอย่างเราต้องมีหลักฐานนะครับแล้วก็หลักฐานที่ว่ากุนุตเนี่ยนะครับมุสตะฮับบะห์หรือไม่นั้นก็อินนะฮูศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกานะยักนุตุฟีรักอะติลวิตรนะครับwalam yaf'aluhu illa qalila sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu berkunut pada satu rakaat witir iaitu rakaat akhir hakสุดท้าย walam yaf'aluhu illa qalila Nabi tak buat mereka sikit ya kunut ya banyak baik pula kunut ni tapi ustaz saya panjanglah kunut ni kunut baik nanti kunut ni semaya witir ya ada kunut kalau semaya fardu boleh ada kunut tak ada lah. Jangan ada. Zuhur tu kita boleh kunut. Maya zuhur, semaya asar, semaya isya tu kita boleh kunut belaka tu. Tapi kunut tu orang panggil kunut nazilah. Kunut orang panggil mitokในฐานะ ภาวะ ฉุกเฉิน Seperti yuk tu yang kita dengar dah. Seperti Tuhan turun bala di satu tempat, maka kita bangun kunut. Seperti mudah-mudahan kata suria ni teruk benar pada masa tu. Ataupun orang faktai tombon tu ada kena bala, kena boh, kena apa tu, maka kita boleh kunut doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya lepaskan bala-bala itu adalah orang panggil kunut nazilah. Bukanlah kunut witir ni. Suku pula. Orang panggil kunut nazilah.
begitu adalah waktu tu tiap-tiap waktu kita boleh baca. Kalau kau teruk banyak kita baca khair sikit. Kalau kita duduk kat Arab kau apa tu buat khair lah. Jadi bagi tak pelik mana. Tapi rumah kita ni boleh jadi ranu ni. Maya Zuhur pun kunut. Kata ke subuh saja ya. Tu. Jadi belik habis lah. Pelik dah ni. Tak ada pelik apa dah. Kalau kita ngaji ya tak pelik sabit kena cari khamru. Khamru zaman dulu. Khamru zaman dulu ya siapa sekadar zaman dulu. Ya tak ada internet, tak ada apa, tak ada ngaji. Orang tak pergi negeri luar, duk sekadar kapal-kapung boleh khamru sikit-sikit. Bukanlah kata salah tak salah. Tapi nak kata jalan ni ya kemudahan dari segi ilmu nak siapa kat orang tu ya sikit sikit. Masalah ni tiket pun murah, tiket kapal tu bayar dulu mahal. Lah ni jadi murah. Boleh pergi cari ilmu di negeri Mesir, negeri Urdun, negeri Madinah, Makkah. Semua ni ilmu saja tu. Tak kira lah ilmu macam mana tu. Cuma ilmu tu luas sikit. Tu. Lepas tu begitu juga daripada Hasan bin Ali. Sebut nama Hasan Hussein bin Ali ni. Kita nak pergi fikir ke lain lalu dah. Cucu Nabi dah. Kita ahli sunnah wal jamaah ni sokang cucu Nabi tiap-tiap waktu. Ahli bait ni kita puja. Begitu juga sahabat pun kita tak tinggal. Ahli bait kita puja supaya Nabi, supaya orang lain-lain. Tak kira lah pia ada kata ahli bait ni orang ahli sunnah tak puja, orang ahli sunnah bukanlah puja makna kata kita akad dah. Akad ahli bait. Tapi setengah-setengah puak tu setengah puak ataupun setengah puak ya Islam tu puja Hasan Hussein lebih ke. Sehingga kata Hussein tu wi rezeki kepada orang. Wi Hussein lah wi benih, Hussein lah wi rezeki, Hussein lah tadbir matahari dan hak tu lebih ke pula. Walaupun yang ahli bait tarana tu dia tak ada lebih ada Nabi. Nabi dak ayat kata dia di pandai separ mutabak tu fatara tu. Setengah kata Ali sebab Ali jadi ahli bait ni. Hak tu nak kata itu adalah ahli sunnah tak ada itu. Tapi hak ke ada. Kita puja, kita akad sahabat seperti dengan ahli bait. Akad ahli bait lebih pada sahabat setengah-setengahnya dan itu adalah akidah kita dan kita tetap nak sokong benda-benda macam ni. Daripada Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma qala 'allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatun aquluhunna fil witr. Kita nak baca apa ni? Hasan bin Ali kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makna kata tok Hasan lah. Ngajar kalimah-kalimah nak kata dalam semaya witir. Doa lah mana kata. Dia kata apa ni? Allahumma hdini fi man hadai. Kalau tak imi baca dia tak boleh kata Allahumma hdini sebab orang belakang ada lagi jadi gamal ni makna kata saya. Jadi tak imi kena baca Allahumma hdina. Orang dia sendiri dan orang belakang lagi tu. Tu. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tai wa qini syarra ma qadai innaka taqdi wa la yuqda alai innahu la yadhillu man walai tabarakta rabbana wa ta'ala. Akhrajahu Abu Daud. Semua tu doa kita dah biasa dengar semua. Tu. Cuma makna yang kita tak dengar insya-Allah masa dapat kalau ada peluang ustaz nak mari hurai. Segada-gada kita kunuk tu apa panggil dengar doa tak email duk tiak. Kita nak tiak tak boleh. Tak email kata apa hau. Faham? Kau tak email doa panjang. Kau sungguh boleh kau ya duk amin tu Tuhan timur walaupun ya tak faham boleh pahala kau ya dah sah. Tuhan timur kada ada Tuhan timur hak tak email doa tu. Tapi ngapanya ustaz ingat kata ustaz budak-budak duk ngaji jadi tak email. Tu dah. Ada sore bukanlah ustaz di email ni. Ada sains ustaz tu jadi tak email. Apa betul hari tu hari khotel. Hari khotel panjang kat sejak doa khotel. Doa khotel panjang. Ada sore daripada makmum kata tak sudah lagi kau. Ya duk semaya dah, dia duk semaya. Ya tak sudah lagi kau. Panjang nyanyi kau ya orang tua. Nak kata kau ya betul leh. Tak email pun tak kelih. Kata panjang dah. Khak-khak sikitlah hak panjang tu. Jangan duk baca semua surat tu. Tu tak email pun tak faham. Tak boleh kata lagi marilah. Maka
Siapa yang kuasa tangan mana pun buat cara tu InsyaAllah ada masa peluang Ustaz nak mari hurai tentang doa-doa kunut, bahkan kunut-kunut hak penting-penting lah. InsyaAllah kita nak pilih-pilih kunut hak penting-penting, doa hak penting-penting rayak makna kita tahu. InsyaAllah masa dapat dah. Masa ada sikit lagi insyaAllah. Mahallul kunut, tempat kita nak kunut tu macam mana? Macam mana dah? Tempat kunut didapati bahawasanya ulama kata tempat kunut turut Nabi Muhammad SAW. Dua tempat. Satunya sebelum nak rokok. Makna kata baca baca surah ayat lazim sudah tu, belum pada kita rokok tu terimi boleh hakik tangan dah. Tapi kebanyakan kita tak buat lah itu tu. Kunut belum rokok tu kita boleh hakik tangan. Allahu akbar, Allahumma hdina fi man hadait. Tu ada warid pada Rasulullah SAW. Dan begitu juga ada warid juga bahawasanya lepas pada kita naik daripada rokok. Ni kita dah buat biasalah. Mana kata kita ayat lazim sudah, Allahu akbar, rokok sudah, naik sami Allahu liman hamidah, baru Allahumma hdina fi man hadait. Itu panggil lepas pada rokok. Maka kebanyakan rumah kita ni buat hak yang kedua ni. Hak yang ke satu pun atau boleh lah, tak ada pelik mana lah. Sebab semua tu ada hadis daripada Nabi Muhammad SAW. Maka qada, kalau kita tak ada nak witir, atau penting tak penting ni, Nabi suruh qada. Jumhur ulama kata masyru'iyatul qada. Kita tu sunat kita pergi qada witir saat ni. Sebab Nabi Muhammad SAW telah bersabda, man nama an witrihi aw nasiyahu aw nasiyahu falyusallihi idza dzakarahu. Siapa yang tidur daripada witirnya, mana kata dia tak semaya witir lah, aw nasiyahu ataupun lupa, tak tidur lagi tapi lupa, kata semaya dah ke mana, falyusalli idza dzakarahu. Maka dia tu semaya apabila dia ingat. Kalau ingat lepas ada subuh, maya subuh dah, tak maya pergi witir, biar semaya lah lepas pada subuh, lepas pada apa. Tapi waktu afdal kita qada tu ada suku pula, insyaAllah tak rakyat lagi. Tapi hak nihaya mak tu kita kena qada. Yang kata penting lah. Begitu juga semaya belum pada subuh tu, kalau kita tak ada, kita tak ada apa tu, kalau kita biasa semaya seumur tu, kita qada lepas ada subuh. Tapi kalau orang hak tak biasa semaya hayat tu, nak buat nak qada, tak kena qada dak tu, dia dak semaya asal, dia dak semaya seumur tu. Kalau dia semaya seumur tu boleh qada. Tapi kalau dia dak semaya, dak biasa semaya, hendaklah dia rem di semaya belum subuh dulu. Tak usah qada lah. Saya nak qada ni, tak biasa semaya hayat, tak tu tak kena. Tu. Dan sunat qada sunat qada kena dengar molek ni. Nak qada pun kena tahu juga cara yo qada witir ni. Lepas pada waktu yo tu kena maya lah guna dah. Qadanya qada yo lebih molek tu waktu duha, lepas pada naik matahari. Tu. Dah. Kalau biasanya tu, kalau biasa yo duk semaya witir tu 3 rakaat, sepanjang kita duk buatlah maya witir 3 rakaat. Maka hendaklah ia semaya pada siang hari saat ni tu 4 rakaat. Jangan semaya 3 rakaat. Sebab waktu witir hak sungguhnya telah habis dah. Witir ni lek malam tutup semaya. Tapi kalau maya tengah hari ataupun lepas pada waktunya, kita niat maya witir. Tapi apabila semaya, kalau kita biasa maya 3 rakaat, hendaklah kita tambah jadi 4 rakaat. Jadi kita semaya guna tu, maya 2 rakaat, maya 2 rakaat jadi 4 rakaat. Bukanlah semaya 4 rakaat sekaligus lalu tu. Dengar molek tu, dengar molek. Bagi siapa yang biasa semaya witir tu 5 rakaat seumur. Maya 5 lek malam tu, maka dia lupa. Maka hendaklah dia tu semaya ni rakaat. Tambah pula 1 rakaat. Begitu juga kalau dia semaya sebelah jadi 12. Tu dah, faham tu dah. Nak wiya tu tambah 1 rakaat. Itu adalah sunnah ulama ajar kita suruh buat macam tu yang lebih afdal bagi kita. Bukanlah 3 rakaat, bukanlah 5 rakaat kita semaya dak dah. Sebab apa tu? Sebab waktu yang lain dah. Cuma kita qada saja dah. Qada tu dak ada witir dah lah.
qada witir, tapi cara semaya tu ya kena semaya tu jadiเลขคู่แทนที่จะเป็นเลขคีนะครับ Akhir sekali kita mari hukum tinggal semaya witir dah. Macam mana hukum tinggal semaya witir dah. Ditanya Syekh Al-Islam Ibn Taymiyah. Syekh Islam Ibn Taymiyah adalah seorang ulama salaf lah. Ulama salaf yang ada puningan banyak puningannya bukanlah di segi akidah salah saja, bahkan di segi falsafah pun pandai di sini kalau kita rujuk kepada surat fatwa Syekh Ibn Taymiyah, didapati ada ilmu kalam pun ada ya cakap juga ilmu kalam tu dah. Hak ikhwah kita duk main tu dah. Kalam sifat 20 sifat 30 tu. Ada belakalah ya kecek jugalah ada surat dia tu. Begitu juga ilmu mantik. Ilmu mantik ni takak ni daripada Yunan ilmu mantik ni ngaji apa ni? Ngaji untuk nak rak di atas orang agama lain. Sebab orang agama lain dia dak iktiraf dak takut dia kata Quran hak demo bukan hak kita, tapi kita mari ambil di mantik takak. Pasal dia panggil takak, dia pakai takak. Maka Ibn Taymiyah adalah dalam fatwa je satu surat tebal 2-3 jari lah. Sonil lah kitab tebal iaitu kitab hamantik, kecek hamantik saya. Yang kata ulama hak sungguh tu, ulama nak tahu tu jangan di segi khamru tu jangan bang ya. Oi tak sengaji saya ni. Ilmu tak kena bukan. Ilmu hak mana-mana tu kita kena tahu, tapi kita kena jaga diri kita kenalah. Hak ni kita untuk tahu saja, bukanlah untuk nak pakai. Untuk nak guna masa campil. Ya kena ada juga. Bukanlah ngaji tak boleh. Mantik tak boleh hak Yunan ni. Orang kafir ni tak boleh ngaji ni. Bukan. Ilmu Allah ilmu adalah ilmu hak mana masa dapat akan beri faedah kepada Islam, ulama pakai. Tapi kena guna kena. Main ngaji mati. Saya ngaji mantik ni. Saya ngaji takak ni. Duk belik tak boleh tu. Duk belik kat tu, belik kat ni. Guna ilmu tak kena dengan cara ya. Tak kena dah. Boleh ngaji tapi guna kena cara dah. Itu adalah Ibn Taymiyah dah. Ibn Taymiyah ditanya kata tentang orang tinggal witir macam mana dah. Dia kata alhamdulillah. Maka segala puji bagi Allah. Al-witr sunnatan. Al-witr sunnatun. Witir adalah sunat. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukanlah sunat tu, sunnah Rasulullah. Bittifaqul muslimin. Dengan ittifaq orang Islam semua kata witir itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hukumnya sunat muakkadah seperti ayat tadi lah. Wa man asarra ala tarkihi, siapa yang tinggalnya fa innahu taraddu syahadati, maka hendaklah ia tu berulang-ulang kalimah syahadah ya. Mana kata dia kena mengucap mulalah. Bukanlah mana kata mengucap wajib ni, mengucap supaya bersih. Sebab Nabi buat semua dak bisa tinggal. Maka dia kena mengucap asyhadu alla ilaha illallah tiap kali bagi hak dia tinggal. Mana kata hayya samnak wa ia ni kai-kai kat tampil. Dia tak ada salah sebab dia sunat ya dah. Tapi yaให้สำนึกตัวว่าฉันทิ้งไปแล้ววิเทศนะที่จริงมันสำคัญสำหรับฉันมันdah kata wal witr awqadu min as-sunnah az-zuhr wal maghrib wal isya. Witir tu lebih kuat daripada sunnah zuhur, sunnah maghrib, sunnah isya. Mari campur sunnah tu, witir tu lebih kuat lagi. Tu. Wal witr afdhalus salah min jami' tatawwu'at nahar. Mari campur sunat-sunat semua tu dalam masa siang hari. Sunat apa masa siang hari? Sunat lepas zuhur, belum zuhur, belum asar, dan sunat duha tu mari campur dengan witir, tadi witir lagi. Tu kuatnya. Dan Ibn Taymiyah tambah lagi kata witir tu bersama dengan 2 rakaat fajar. Nak ayat atau kuat. Maknanya kata kalau orang yang tinggal witir tu mai sungkuan dah. Maka itu adalah orang panggil berkenaan dengan witir. Maka ustaz nak nasihat 2 perkara stopท้าย di sini iaitu เป็นข้อสังเกตสำหรับเรานะครับก็คือวิเตนี่ adalah Nabi buat semua dah. Maka janganlah kita tinggal. Kalau tak ada benar buat rakaat apa dah. Kalau tak ada tahajud buat witir saja 1 rakaat tak apa dah. Sepengah ustaz ayat ni dah.
Dan siapa yang panggil tak tahu dah kata dia tak bangun cak-cak, maka dia buat turut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang suruh Abi Hurairah. Abi Hurairah ni sebagai seorang sahabat yang rajin. Orang sahabat yang hafal hadis banyak sekali, iaitu beribu-ribu hadis, iaitu Abi Hurairah. Sebab apa tu Nabi suruh Abu Hurairah tu maya witir belum pada nak tidur? Sebab apa? Dia ngapa banyak. Yang ngapa banyak dia tidur tengah malam Abu Hurairah ni. Dia duk tuan yang ngaji tu. Maka apabila yang ngapa banyak, dia duk tuan yang ngaji tu, dia tidur tengah malam. Apabila tidur tengah malam, dia payah sikitlah nak bangun cepat-cepat, nak bangun sekadar ada bangun subuh. Maka Nabi pesan nasihat kepada Nabi Hurairah, suruh Abi Hurairah tu semaya witir tu sebelum pada nak tidur. An utira qabla an anam. Dah Nabi pesan. Maka bagi siapa yang tahu kata rangkai ya medi, ya mestiอยู่แล้วให้ya lemat witir ก่อนที่จะนอนนะครับ begitu juga orang yang ngaji kuat, ngaji duk baca sok baca apa tu, kalau belum ada kita nak tidur tu bangunlah subuh tu, cerak dah tu kena bangun wajib dah tu lah. Tapi witir tu kita jangan tinggal lah, buat 1 rakaat 3 rakaat turut hak kita kuasa dah. Yang kedua insya-Allah Ustaz nak nasihat bagi siapa yang semaya tarawih dengan takmir. Allahu akbar. Macam awal sampai 2 4 sampai 4 dah. Apabila sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan afdal bagi siapa yang semaya dengan takmir di masjid mana, hendak ia tu wi habis. Maya wi habis. Bukanlah semaya 8 rakaat tarawih, dia tinggal witir dak maya dak kena tu. Dah. Innama ju'ilal iman liyutamma bih. Nah, sesungguhnya jadi kita tentang ataupun suruh jadi takmir tu untuk kita nak turutnya. Kalau turut kena turut habis. Ada hadis dah. Ada hadis kata suruh turut apabila kita maya takmir tu, maya we habis. Kalau takmir dak maya sekadar tahajud ataupun maya sekadar tarawih saja, kita habis kat tu. Tapi kalau takmir tu semaya sampai witir, kita kena semaya sampai witir tu. We habis sekali dengan takmir. Bukanlah kita tu 4 rakaat kita pergi dah. Pergi tu kalau pergi sembahyang sejid lain tak apa pula. Pergi tu takut pergi makan manis. Tak ada apa lah makan manis tu. Cuma dak molek di segi itu ada di segi kita nak buat ibadat lebih-lebih lagi pada bulan Ramadan ni. Kita panggil hendaklah haris alal ibadah wal juhdu alaiha. Hendaklah kita kuat-kuat dan kita sungguh-sungguh di dalam ibadat. Maka sekadar inilah Ustaz nak pesan 2 perkara. Mayalah bagi siapa yang tak kuasa nak maya witir, maya wa awal lu. Yang kedua, maya apabila kita maya tu sudah wisudah, kita semaya wisudah sekali dengan takmir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.